Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kewajipan yang perlu dilakukan apabila ada seseorang meninggal dunia. Yang pertama, uruskan jenazah dia. Kedua, selesaikan hutang dia. Hutang dengan Allah Subhanahu wa taala seperti zakat dia. Nazar, pernah bernazar. Nazar untuk kalau dia dapat sesuatu nak bagi, Allah dah makbulkan doa dia. Dia dah dapat nak bagi kepada anak yatim itu, dia meninggal dunia dahulu. Jadi dia berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala, waris akan selesaikan hutangnya itu. Apalagi fidyah dia, haji dia. Itu adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hutang kepada manusia. Hutang pada manusia kita tahu sama ada pada individu, hutang pada Ahlung, Ahming, Ahmad, semua itu berhutang kena selesaikan. Hutang dengan institusi kena selesaikan. Tiga, harta sepencarian. Kalau dia ada membuat deklarasi harta sepencarian semasa dia hidup, masa meninggal dunia boleh senang tuntut. Ataupun dia meninggal dunia, pasangan dia tuntut harta sepencarian. Pernah diuraikan, tuan-tuan boleh tengok pada rakaman yang lepas tentang harta sepencarian. Yang keempat, wasiat. Wasiat semasa hidup dia merancang harta dia untuk beri kepada waris, kepada bukan waris apabila dia meninggal dunia. Itu wasiat. Yang keempat. Yang kelima, faraid. Kita dah bincangkan faraid. Jadi 5 flow kewajipan, hak. Kita masuk sekarang pada malam ini tentang hikmah disyariatkan wasiat. Menurut kaedah syarak, wasiat tidak harus kerana ia dilakukan ketika mana wasiat tidak lagi mempunyai hak ke atas hartanya. Ini kerana kematian membatalkan hak milik. Dia hidup, itu harta dia, milik dia. Dia meninggal dunia, itu dah menjadi harta pusaka dia. Harta pusaka tertakluk kepada hukum faraid. Ashabul furud 6 bahagian, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3 dan 2/3 pada ashabul furud. Ada baki, pergi kepada asabah. Kita sudah bincangkan. Bagaimanapun, Allah yang maha bijaksana telah mengharuskan wasiat kerana ia membawa faedah kepada si pewasiat, kaum keluarganya dan masyarakat amnya. Menerima faedah apabila dia menerima ganjaran dan pahala kerana wasiatnya. Kebaikan dia ini juga akan sentiasa disebut-sebut selepas kematiannya. Akan disebut-sebut. Sebab wasiat ini, hukum dia bukan wajib. Dia masih kita hidup, kita nak beri wasiat kepada bukan waris kita. Nak dekatkan diri kepada Allah, buat perancangan wasiat 1/3 maksimum daripada harta kita diberikan kepada bukan waris. Bukan waris ni, bukan waris ni boleh jadi masjid surau, boleh jadi sekolah-sekolah, madrasah, persatuan-persatuan, sekolah tahfiz yang masih kita hidup. Kita bagi tahu, buat satu dokumen yang mana bila kita meninggal dunia, perancangan itu dibuat masa hidup, terlaksana lepas meninggal dunia. RM300,000. RM300,000, 1/3 maksimum dia letak dalam dokumen, bagi kepada masjid dan surau. Jadi 1/3 daripada RM300,000 ada RM100,000. Dia buat dalam dokumen dia, bagi kepada majlis surau, minta mereka beli mikrofon.
Bagi majlis surau beli mikrofon untuk adakan buat ceramah, untuk buat azan, untuk iqamah, untuk announcement tentang hal-hal agama. Jadi bila dia meninggal, duit dia tu diberi wasiat untuk taqarrub ila Allah, letak pada majlis surau. Selagi mana majlis surau menggunakan mikrofon yang dia beli duitnya itu, dia dapat pahala berterusan, sedekah jariah. Sama seperti konsep wakaf. Itu dia. Allah telah memberikan hak kepada mereka yang berhak, iaitu faraid kepada waris, maka tiadalah wasiat kepada waris. Anak setuju, boleh, tak ada masalah. Sekiranya anak setuju, itu wasiat. Keluarganya juga menerima faedah kerana kebiasaannya wasiat ditujukan kepada kaum keluarga yang tidak menerima sebarang pusaka. Dengan ini mereka boleh menerima sebahagian daripada harta pusaka tersebut melalui wasiat. Pada kebiasaannya juga mereka ini terdiri daripada orang-orang yang amat memerlukannya. Dalam faraid ada waris yang terhalang untuk dapat harta pusaka. Kita pernah bincang, waris ada 25 golongan. 15 lelaki, 10 perempuan. Selagi si mati masih ada anak lelaki ke bawah ataupun masih ada ayah ke atas, adik-beradik terhalang. Walaupun masa si mati tu dia sakit, mungkin nazak tenat, abang dia yang jaga dia. Ada anak lelaki tapi masih kecil. Bila si mati tu meninggal, abang dia tak dapat harta pusaka sebab si mati masih ada anak lelaki walaupun masih kecil. Itu dia, hijab dan mahjub dalam faraid. Jadi dia dah belajar faraid, dia nampak abang dia tak dapat harta pusaka, terhalang, abang dia waris. Tetapi syarat kalau si mati masih ada anak lelaki ataupun ayah masih hidup. Si mati tak ada anak, tak kahwin lagi, bujang, tetapi ayah masih hidup, adik-beradik pun terhalang untuk dapat. Itu faraid. Kita boleh tengok video lepas tentang faraid. Jadi dia dah tahu abangnya tak dapat, dia pun buat wasiat. Buat dokumen wasiat untuk bagi kepada abang dia. Sebab dia dah tahu kalau dia meninggal, dia ada anak lelaki, ayah masih hidup, abang tak dapat harta pusaka. Tapi dia nak bagi abang dia sedikit portion, dia buatlah dokumen wasiat kepada waris yang terhalang. Faedah yang diterima oleh masyarakat pula ialah wasiat merupakan salah satu cara untuk menyumbang kepada kepentingan tertentu seperti pembinaan masjid, sekolah, perpustakaan, hospital dan sebagainya. Ada juga di antara wasiat ini yang ditujukan kepada golongan tertentu seperti fakir miskin, anak-anak yatim ataupun ilmuwan. Itu wasiat. Ini wasiat bolehlah dianggap sebagai suatu sistem takaful sosial di dalam sistem Islam kerana faedah dan kebaikan sistem ini amat jelas. Awal kedatangan Islam mewasiatkan kesemua harta kepada ibu bapa dan sanak saudara adalah wajib. Walau bagaimanapun, kewajipan ini telah dimansuhkan, dibatalkan, ditutup dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pusaka, iaitu ayat faraid. Turunnya ayat tentang harta pusaka, ayat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 menceritakan tentang bahagian khusus kepada waris dapat harta pusaka. Okey? Begitu amalan ini masih digalakkan dengan had maksima 1/3 dan ditujukan kepada selain pewaris. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, jika dia meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat. Beginilah hukum wasiat sehingga ayat ini dimansuhkan dengan ayat pusaka. Okey? Mendengar baginda bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan hak masing-masing. Oleh itu, tidak harus lagi berwasiat untuk mana-mana waris. Dengan kaf adalah mereka yang sudah akil baligh dan boleh berfikir dengan waras. Okey. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. Sebagaimana yang telah saya nyatakan, penulis mengatakan, wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain daripada waris. Cuma dalam beberapa keadaan ia mungkin terkeluar dari sunat itu. Rancangan wasiat menjadi sunat. Itu hukumnya lah. Dia boleh juga menjadi wajib
boleh menjadi haram, boleh juga menjadi harus dan boleh menjadi makruh. Sekiranya terdapat tanggungjawab yang syar'i yang perlu dilaksanakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti zakat dan haji, dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan. Okey. Demikianlah juga jika berkaitan dengan tanggungjawab kepada manusia seperti harta wadiah, harta simpanan dan hutang sekiranya pemilik sebenar tidak dikenali oleh orang lain. Wasiat adalah haram menurut syarak jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya, seperti mewasiatkan arak. Okey? Mewasiatkan arak atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram, wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan waris-waris dan menghalang mereka daripada menerima bahagian yang ditetapkan oleh syarak. Okey, tadi haram, dia buat wasiat, buat dokumen wasiat. Dan kalau kita tengok dokumen wasiat, kan, dia ada di situ bismillahirrahmanirrahim, kan, ada doa-doa tertentu. Bawah tu pula wasiatkan kepada anak dia buka buka kilang arak sebagai contoh. Wasiat haram. Terusnya dia wasiat kepada dia, niat dia untuk menyusahkan waris dia. Kalau dia tak buat apa-apa perancangan, dia meninggal dunia, waris akan dapat ikut faraid. Okey. Jadi dia buat perancangan masih dihidup untuk beri kepada waris. Dia buat apa-apalah keadaan yang menyusahkan anak-anak dia untuk uruskan. Itu pun jadi haram juga. Aku mati nanti pandai-pandailah, kan? Pandai-pandailah korang bergaduh. Dia kata macam tu. Bukan dia kata pandai-pandai korang uruskan harta ayah, pandai-pandailah korang bergaduh. Aku dah mati dah masa tu. Dia memang niat macam tu, maka jatuhlah hukumnya itu adalah hukum yang haram. Melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan, memudaratkan orang lain. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ghairu mudari' wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Dalam keadaan tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Setiap hukum itu ditetapkan sebagai perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui lagi Maha berlembut. Surah An-Nisa ayat 12. Ini ayat faraid. Disebut wasiat, disebut hutang dalam ayat ini. Dan bila buat wasiat itu ghairu mudar, yang tidak memudaratkan. Allah sebut dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya seseorang lelaki dan wanita mentaati Allah selama 60 tahun. Kemudian mereka didatangi ajal, lalu mereka memudaratkan waris semasa berwasiat, lalu mereka wajib masuk neraka. Wasiat diharuskan jika ditujukan untuk sahabat handai atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan soleh. Dari golongan yang berilmu dan soleh. Jika wasiat itu bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahim, maka wasiat ini dianggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah. Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang yang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat. Pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan ke arah kejahatan. Maaf kalau ada salah kata, terkasar bahasa. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Sekiranya ada daripada awal sampai hujung kuliah saya sebut mengatakan perkara yang fakta bercanggah dengan fakta yang sebenar dan tuan-tuan tahu ia bukan yang betul, mohon tegurlah saya akan perbaiki diri daripada teguran tersebut. Jadi saya mengakhiri kuliah maghrib kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.